Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Akhirnya, Ketua Polis Negara umumkan perkara tentang Perhimpunan Solidariti untuk Najib Razak. Akhirnya diumumkan. Susulan Titah Agung, Ketua Polis Negara memberikan amaran jangan sertai sebarang perhimpunan. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang sayang kerja, sayang keluarga, sayang diri sendiri, Ketua Polis Negara sudah bagi amaran, jangan ikut perhimpunan, ya, kerana ada susulan daripada Titah Agung. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein menggesa orang ramai agar tidak menyertai sebarang perhimpunan yang dianjurkan oleh mana-mana pihak. Sama ada parti kah, individu kah, NGO kah, dinasihatkan supaya jangan sertai. Jangan cari bala. Tahun 2025 ni takkan awal-awal dah nak cari masalah. Ia susulan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini yang mengingatkan tentang kuasa prerogatif baginda untuk memberi ampun dan mengurangkan hukuman banduan. Ketua Polis Negara itu berkata, demi untuk menghormati titah daripada Agung, iaitu Sultan Ibrahim, pihak yang berhasrat untuk mendapatkan pengampunan perlu untuk mengemukakan permohonan kepada lembaga pengampunan dan bukannya melalui perhimpunan atau apa juga saluran yang tidak mengikut undang-undang. Inilah yang saya kata tadi. Nak buat apa dengan perhimpunan? Perhimpunan itu tak bawa kesan apa-apa pun. Kepada Najib Razak punya hukuman penjara. Tak ada kesan apa pun. Buang masa saja. Buang tenaga, kena panas semua. Lebih baik ikut saluran yang betul. Saluran betulnya ialah pergilah buat permohonan kepada lembaga pengampunan. Bukannya dengan cara solidariti lah, apalagi kalau tunjuk perasaan lah, buat perhimpunan itu ini yang tak dapat permit dari polis. Itu hanya menyusahkan. Kita negara yang bukan begitu. Jangan mulakan. Polis Diraja Malaysia PDRM menjunjung hormat titah berhubung kuasa prerogatif yang di-Pertuan Agong seperti mana yang termaktub dalam Perkara 42/1 dan -2 Perlembagaan Persekutuan yang jelas memandu semua pihak yang berhasrat untuk mendapatkan pengampunan perlulah untuk mengemukakan permohonan kepada lembaga pengampunan dan bukan melalui perhimpunan atau apa juga saluran yang tidak mengikut undang-undang negara Malaysia. Kata beliau, demi untuk menghormati titah kenyataan daripada baginda yang di-Pertuan Agong dan menjaga keselamatan serta ketenteraman awam, PDRM menggesa supaya semua rakyat Malaysia, orang ramai tidak menyertai apapun perhimpunan yang dianjurkan oleh mana-mana pihak, tegasnya dalam satu kenyataan tadi. Jadi paskah membuat solidariti kah, ada surat sudah tular sekarang, tak payah ikut, menyusahkan saja diri sendiri. Jadi beliau juga menggesa rakyat untuk sentiasa mendukung prinsip rukun negara, khususnya kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan yang merupakan pancang kepada kemakmuran dan keharmonian negara. Terdahulu, seperti yang dilaporkan, PAS dalam surat yang tular itu berkata berhimpun dan bersolidariti untuk Datuk Seri Najib Tun Razak yang akan diadakan di hadapan Istana Kehakiman pada Isnin depan. UMNO juga dikatakan akan berhimpun pada tarikh itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula telah menegaskan bahawa Pakatan Harapan tidak akan terlibat dengan himpunan tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita-berita yang menguasai kebanyakan media sosial pada ketika ini termasuklah newspaper adalah tentang Najib Razak. Pengampunan Najib Razak, solidariti Najib Razak dan juga beberapa suara yang tidak sehaluan di dalam UMNO. Ada kata kita nak bekerjasama, ada kata nak kata siapa kata nak pergi bekerjasama. Tapi yang pasti ialah
solidariti ini sebenarnya tiada kena mengena dengan PAS. Tak ada kena mengena dengan PAS. PAS itu dia solidaritinya sendiri. Tak ada pun UMNO kata kami bekerjasama dengan PAS. Tak ada pun UMNO klaim bahawa perkara ini adalah satu kerjasama dengan PAS. Tak ada pun UMNO mengaku, tak ada pun UMNO kata kami dah bekerjasama, dah sehaluan semula dengan PAS. Tidak. Tapi sebenarnya PAS berbeza dengan UMNO. Mereka mempunyai agenda ataupun mempunyai gerakan yang berbeza. Tetapi mungkin secara kebetulan saja. Okey. So pada hemat saya, solidariti begitu pun sebenarnya tidak dapat menyelamatkan Najib Razak. Tidak dapat menyelamatkan Najib Razak. Kerana Malaysia ini bukannya satu negara yang biasa dengan perkara-perkara kita solidariti kemudian dibebaskan. Tidak. Kerana kita ada perlembagaan. Kita ada undang-undang negara Malaysia. Ya. Kita ada undang-undang yang mana undang-undang itu nothing is above the law. Tinggi mana pun pangkat, jasanya besar mana pun, kalau dah salah tetap salah. Solidariti kah, berkumpul kah, berarak kah, apapun yang nak buat, kalau memang salah tetap salah, ya, tetap salah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sekiranya anda, pada hemat saya lah, pada pendapat saya, sekiranya anda adalah penyokong Najib Razak, anda boleh ikut saja, tak ada masalah, itu hak anda. Yang penting himpunan itu mestilah ikut lunas undang-undang. Bagi saya, kalau undang-undang kata tak boleh dan anda tetap berkeras juga untuk ikut, anda sebenarnya dalam masalah. Anda menempa masalah. Anda menempa jalan yang salah sendiri. Kalau memang tidak dibenarkan secara undang-undang, buat apa untuk cari masalah? Buat apa cari masalah? Lagi pula, tak ada hasil pun untuk diri sendiri, ya. Kecuali anda ada kepentingan, ya. Ada kepentingan, okeylah. Okey. Kita mulakan bicara seterusnya, di mana kita harus menghormati undang-undang negara Malaysia, perlembagaan negara Malaysia, iaitu badan yang telah dilantik untuk pengampunan ini. Jawatan kuasa pengampunan ini diketuai, ketuanya, pengerusinya adalah Agong. Jadi, kita di negara Malaysia haruslah kita bersama-sama menghormati perkara ini. Jangan sampai kita seolah-olah sedang menderhaka dengan yang di-Pertuan Agong pula, ya. Kita sudah lama di dalam negara Malaysia ini, dah berpuluh tahun, dah 60 tahun lebih, ya. Kalau tidak 70 tahun. Kita sudah bersama-sama menjunjung tinggi kedaulatan perlembagaan negara kita, kita bersetuju, kita semua dalam kontrak sosial kita setuju dan sebagainya. Ini kerana hanya Najib Razak yang telah pun diketahui, telah pun didapati bersalah dengan bukti-bukti yang kukuh, ya. Bukti-bukti yang kukuh, janganlah kita menggadaikan segala-galanya hanya kerana Najib Razak. Lagi pula tuan-tuan dan puan-puan, secara logiknya Najib Razak sepatutnya haruslah menghabiskan dulu at least separuh daripada dia punya hukuman, ya. At least separuh daripada hukuman. Keduanya ialah belum pernah terjadi di dalam negara Malaysia di mana banduan itu yang disebut sebagai tahanan rumah, ya, Masalahnya nanti apabila Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi orang pertama yang menjadi tahanan rumah, masalah nanti ialah ia akan jadi case study. Ia akan jadi sebagai satu rujukan pada kes-kes yang akan datang. Ia akan jadi satu kes rujukan pada akan datang. Kemungkinan besar pada masa akan datang ada orang, ada penjenayah, ada banduan yang pun akan minta seperti Najib, ya, untuk minta seperti Najib jadi tahanan rumah.
Selama ini yang saya tahu ada beberapa orang lah yang jadi tahanan rumah di dunia ini. Dan itu bukan di Malaysia. Malaysia tidak begitu ya. Apapun, walaupun begitu, saya tetap berpendirian, menyokong jawatan kuasa pengampunan ini. Sekiranya Agung berkata bahwa Najib Razak memang layak untuk menerima pengampunan, okey. Lagipun kita perlu bersyukur. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih kerana Najib Razak sudah pun dapat diskaun. 50% diskonnya. Diskaun penjara, diskaun denda. Jadi patut itu pun sudah disyukuri. Kerana bukan semua banduan yang dapat keistimewaan seperti Najib Razak. Ya. Jangan sampai benda ni jadi benda politik. Ya. Ini undang-undang. Undang-undang sepatutnya tidak dijadikan mainan politik. Kita harus jaga negara Malaysia daripada kerosakan undang-undang yang akhirnya pada masa depan yang menuai benda-benda yang dimainkan sekarang ini adalah anak cucu kita. Akhirnya anak cucu kita akan mempersoalkan mengapa. Apabila nanti kalau kut lah ada lagi pemimpin yang didapati bersalah, kemudian akhirnya ada lagi solidariti untuk bebaskan tahanan rumah yang sepatutnya belum lagi. Risau saja tuan-tuan dan puan-puan kalau selepas ini ada pula orang minta baru setahun masuk penjara dah minta tahanan rumah, sedangkan 10 tahun penjaranya. Jadi itu agak merunsingkan. Walau bagaimanapun, kita terus tengok apa yang terjadi. Kalau himpunan yang dibuat itu ada permit, nak kata apa lagi? Pergi je lah. Tapi kalau tak ada permit, tak payah nak ikut-ikut. Itu tempat bala sendiri gitu. Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.